Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan pelajaran kita, iaitu dalam bidang akidah yang bertajuk Al-Hasib. Baiklah, kita lihat objektif kita pada hari ini, iaitu yang pertama, murid-murid dapat menyatakan pengertian nama Allah Al-Hasib. Yang kedua, murid juga dapat menerangkan hukum beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Yang ketiga, murid dapat menganalisis kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Dan yang keempat, murid-murid dapat membuktikan keimanan terhadap nama Allah Al-Hasib melalui tindakan secara beradab dan istiqamah. Murid-murid boleh lihat buku teks pada muka surat 74 dan 75. Okey, kita lihat gambaran yang ada dalam buku masing-masing. Okey, kita lihat yang di bawah ni dahulu. Mengapakah kita mesti menjadi hamba Allah yang soleh? Okey, sebab apa? Sebab kita ini adalah manusia yang lemah dan kita mengharap pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian kita lihat gambar seorang kakak yang sedang sidai pakaian. Apa katanya? Jom dek, tolong kakak. Kakak ini mengharapkan suatu hari nanti adiknya rajin dan berdikari. Okey, begitu juga kita lihat seorang kanak-kanak lelaki memberi kucing makan. Burung merpati berterbangan di atas bumbung. Juga ada burung enggang. Okey, satu lagi gambar yang muka surat 75. Seorang lelaki yang sedang berjoging di tepi pantai. Kemudian dia teringat zaman dahulu, iaitu dia seorang murid yang tekun berusaha, iaitu pada waktu itu dia berdoa pada Allah, ya Allah, setelah aku berusaha, aku bertawakal kepadamu. Engkaulah sebaik-baik pertolongan. Apa itu tawakal, murid-murid? Tawakal bermaksud berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan disertai usaha. Nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hasib. Nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hasib bererti Allah Subhanahu Wa Taala Maha mencukupkan keperluan hamba-hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mencukupkan keperluan hamba-hambanya. Dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Yang bermaksud, dan sesiapa bertawakal kepada Allah dengan penuh keimanan, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Surah At-Talaq ayat yang ketiga. Nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hasib juga bererti Allah Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita, sama ada baik ataupun tidak baik, pada setiap masa dan tempat. Dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha sari'ul hisab. Surah Al-Imran ayat 119. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Okey, baiklah, sekarang murid-murid diminta untuk membuka muka surat 76 dan juga 77. Kita akan baca sama-sama. Lihat nombor 1. Ayah, tempoh hari Siti ada belajar tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hasib. Boleh ayah jelaskannya lagi? Nombor 2. Siti, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mencukupkan segala keperluan hamba-hambanya. Ketika kita susah, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita. Ketika kita memerlukan pertolongan, Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita dengan pelbagai cara, seperti menggerakkan hati orang di sekeliling dan makhluknya untuk menolong kita. Kita wajib beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Okey, sekarang lihat nombor 3. Kalau begitu, ketika kita lupa, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita. Ketika kita buntu, Allah Subhanahu Wa Taala jualah pemberi ilham dan idea. Nombor 4. Betul Siti, Allah SWT sebaik-baik pelindung dan penolong kita. Yang kelima, terima kasih anak-anak ibu. Tolong ibu dan ayah di dapur.
setiap perbuatan baik pasti akan diganjari Allah Subhanahu Wa Taala. 6. Menurut Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghitung setiap amalan kita. Malaikat Raqib dan Atid ditugaskan mencatat amalan baik dan buruk kita. 7. Betul, bijak anak-anak ibu. Tadi kita telah melihat hukum beriman dengan nama Allah Al-Hasib ialah wajib. Sekarang kita lihat kepentingan beriman dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hasib. Apabila kita beriman dengan nama Allah Al-Hasib, akan menjadikan kita individu yang pertama, meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung dan penolong, bertawakal dan tekun berusaha, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita akan menjadi seorang individu yang sentiasa berusaha melipat gandakan amalan. Contohnya, menunaikan ibadah fardu dengan tekun. Yang kedua, memperbanyak amalan sunat. Yang ketiga, menghargai masa, iaitu penuhi masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Yang kedua, menghadiri majlis ilmu. Dan yang keempat, meninggalkan maksiat. Yang pertama, menjauhi pergaduhan, dan yang kedua, memelihara aurat dengan sempurna. Sekian, itu saja perkongsian kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.